Okey, hai, Assalamualaikum. Seterusnya, untuk video yang seterusnya ni, kita akan sambung kepada nama dan juga bentuk-bentuk mikroorganisma yang kita dah tahu sebelum ni. Okay, kita pergi pada kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan alga. Okay, gambar yang pertama, ini adalah di bawah mikroskop. Yang ini adalah bila kita lukis. So, nama dia bentuk dia seperti sausage. Nama dia adalah Spirogyra, S-P-I-R-O-G-Y-R-A, Spirogyra. Bentuk dia seakan-akan sausage, tapi bukan sausage ya. Okey, kalau perasan, ini yang dalam-dalam ni kita panggil sebagai pilin. Pilin ni dia sebenarnya adalah chloroplast. So chloroplast ni yang membantu Spirogyra untuk membuat fotosintesis, membuat makanannya sendiri. Kemudian gambar yang kedua yang macam lipas ni, tapi bukan lipas, namanya adalah Chlamydomonas. Ejaan dia, okey, C-H-L-A-M-Y-D-O-M-O-N-E-S. Ini di dalam bahasa Inggeris, ejaan dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Melayu K-L-A-M-I-D-O-M-O-N-A-S. Okey, Chlamydomonas, bentuk dia seperti lipas. Okey, jelas ya. Kemudian kita pergi kepada kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan mikroorganisma bakteria. Okey, so bentuk yang pertama ni, okay, gambar yang pertama ni, yang ni, nama bentuk dia adalah Bacillus. B-A-C-I-L-L-U-S. Bacillus ni maksud dia adalah rod ataupun silinder. Dia berbentuk silinder. Okey. Kemudian, kita pergi pada gambar yang kedua, buah anggur yang sebutir-sebutir, seketul-seketul ni macam ni. Okey, nama bentuk ni adalah Streptostaphylococus. Okey. S-T-A-P-H-Y-L-O-C-C-U-S. Staphylococcus. Sorry, bukan macam ni ejaan dia. Okay. Ejaan dia yang ni. S-T-A-P-H-Y-L-O-C-O-C-C-U-S. Staphylococcus. Okey, bentuk dia adalah buah anggur sebutir-sebutir, Staphylococcus. Okey. Kemudian gambar yang ketiga, yang ni, dia bentuk seperti rantai. Buah anggur yang kita jadikan sebagai rantai ataupun manik, dia satu je, sejalar je. Okey, namanya adalah Strepto, S-T-R-E-P, Streptococcus, C-O-C-C-U-S. Ingat rantai. Dia satu je. Okey. Kemudian gambar yang keempat, yang ini, gambar yang keempat ni, yang ini, namanya adalah E. coli. Stands for Escherichia E. coli. E. coli lah. Sekarang cerita E. coli. Kita tulis macam ni. Kalau tulis sampai panjang kan berbelit, pening kepala. Okey, gambar yang keempat ni namanya adalah E. coli. Dan gambar yang kelima yang terakhir ni, kalau perasan, bentuk dia seperti lengkuk sedikit. Okey, kita panggil dia sebagai bentuk bakteria ni, nama dia adalah Vibrio. Dia koma. Dia ada bentuk macam koma betul, tapi kebanyakannya dia lengkuk sikit ataupun dia macam ni. So itu adalah Vibrio. Bacillus, gambar pertama Bacillus, gambar kedua Staphylococcus, gambar ketiga Streptococcus, gambar keempat E. coli, dan gambar kelima adalah Vibrio. Okey. Beza dia, nota tambahan sikit, gambar yang kedua ni, okey, Staphylococcus ni biasanya dia dijumpai di kulit. Dia senang ada dekat kulit-kulit kita. Sebab tu awak tengok ini dia banyak kat permukaan kulit. Staphylococcus. Tapi kalau Streptococcus ni dia bukan nak kata jarang lah. Streptococcus ni dia dekat tempat lain. Kalau Staphylococcus ni dia banyak dekat kulit kita. Okey, jelas ya. Seterusnya kita akan pergi kepada kumpulan, tadi kumpulan yang kedua, sekarang kumpulan yang ketiga, iaitu kumpulan
fungi, ataupun bahasa mak-mak, bahasa muda kita panggil ini sebagai kumpulan kulat. Tapi awak tak boleh terus general, terus anggap semua kulat sama. Awak kena tahu nama. Jadi gambar yang pertama ni, ini namanya adalah mucor. M-U-K-O-R. Kulapuk ataupun kulapuk. Mucor ataupun kulapuk. Tapi kita pakai mucor lah. Standard. Benda ni lah yang selalu awak nampak kat atas roti yang dah lama, yang expired. Yang hitam tu, ini bila bawah mikroskop bentuk dia macam ni, mucor. Kemudian gambar kedua ni adalah namanya adalah yeast. Yeast ni yang mak-mak selalu gunakan untuk buat roti. Bentuk dia macam ni, bulat, lepas tu berkumpul macam ni. Gambar yang ketiga ni dia macam pokok tapi bukan pokok. Nama dia adalah penicillium. Penicillium. Mucor, yeast, penicillium. Seterusnya kita pergi pada kumpulan yang keempat, iaitu protozoa. Gambar yang pertama dengan yang gambar kedua ni adalah sama. Ustaz tunjuk ke sini. Gambar pertama dengan gambar kedua. Nama protozoa ni adalah amoeba. A-M-O-E-B-A. Ataupun boleh dieja juga sebagai A-M-E-B-A. Tapi biasa kalau tak salah kita ambil ejaan ni, kot ni bahasa Inggeris, ini bahasa Melayu. Yang pertama ni di bawah mikroskop, yang kedua ni bila kita lukis. Amoeba ni senang sangat nak kenal pasti. Dia tak ada bentuk yang tetap. Jadi awak lukislah macam mana pun, asalkan bercantum, macam ni pun kita boleh kata dia sebagai amoeba. Dia adalah protozoa yang tak ada bentuk yang tetap. Kemudian gambar yang ketiga, yang ini dengan yang keempat ni. Gambar ketiga dengan keempat, nama protozoa ni adalah paramecium. Paramecium. Bentuk dia seperti selipar. Macam mana nak ingat? Ingat paramecium, selipar, pa. Bentuk dia seperti selipar. Nombor 3 ni bila kita lukis. Yang nombor 4 ni kita tengok di bawah mikroskop. Seterusnya kita pergi pada kumpulan yang kelima, kumpulan mikroorganisma yang paling halus, yang paling seni, dan orang kata yang paling berbahaya. Iaitu kumpulan virus. So, virus ni pun senang nak kenal pasti. Secara umumnya Ustaz panggil virus ni bentuk dia seperti bentuk buah rambutan ataupun bentuk durian. Dia ada tajam-tajam, dia ada duri-duri. Bentuk dia lebih kurang sama je, pattern je. Cuma dia ada beza sikit lah dari segi kandungan. Gambar yang pertama ni, yang ini adalah gambar untuk virus, nama dia HIV, iaitu Human Immunodeficiency Virus, HIV. Ini di bawah mikroskop yang telah dikomputerkan. Macam ni bentuk dia. Ini kalau kita lukis macam biasa, bentuk dia macam ni. Beza dia dekat dalam lah kandungan dia. Kemudian gambar yang kedua ni adalah COVID-19, COVID-19. Warna merah. Macam buah rambutan. Ingat buah rambutan merah tu adalah COVID-19. Kalau warna biru ni pula, nama dia adalah influenza. Gambar nombor 3 ni influenza. Gambar nombor 2 dengan gambar nombor 3 ni nampak sama. Sebab apa? Sebab dia dalam satu keluarga yang sama. Di bawah grup influenza. Cuma beza dia, yang ini COVID-19 yang tengah satu dunia hadapi sekarang. Yang warna biru ni adalah stands for influenza, sesama yang biasa, common flu, demam-demam yang biasa. Dan ada lagi satu bentuk yang special. Bentuk yang keempat. Ini bentuk dia Ustaz panggil bentuk robot ataupun bentuk labak ataupun bentuk labah-labah. Labah-labah. Nama dia adalah bacteriophage. B-A-K-T-E-R-I-O-F-A-G. Yang ini bentuk dia adalah, namanya adalah bacteriophage. Dia seperti robot ataupun labah-labah. Ini kepala dia berbentuk seperti diamond, kristal, dan ini adalah kaki dia. Ini adalah antara bentuk-bentuk mikroorganisma yang biasa keluar, yang famous, yang dia akan minta kamu untuk namakan atau kenal pasti. Dan satu lagi nota tambahan,
untuk mikroorganisma, selain daripada mikroorganisma, kadang-kadang kamu akan jumpa satu lagi istilah lain. Selain daripada mikroorganisma, iaitu microbe. M-I-K-R-O-B. Kalau jumpa perkataan microbe ke mikroorganisma ke, maksudnya sama. Maksudnya hidupan seni yang tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar. Sekian saja video kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung video seterusnya untuk topik yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.